Fokus berita malam ini. Pengguna jalan raya dinasihat sentiasa patuh undang-undang jalan raya. Bantuan golongan asnaf dipergiatkan menjelang Lebaran. Pembangunan giat dilaksanakan di Kampung Telaga Air. Kerajaan Sarawak peruntuk RM9 juta naik taraf masjid dan surau di Limbang. 515 individu di Pusat terima sumbangan sejambak kasih 2024. 30 asnaf terima sumbangan raya Ahli Parlimen Batang Sadong. Rakyat Sarawak memiliki tahap toleransi tinggi. Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Janet Bennett. Para pengguna jalan raya terutamanya para pemandu dinasihatkan untuk mematuhi undang-undang jalan raya lebih-lebih lagi pada musim perayaan yang menjelang tiba. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, demi keselamatan diri, pemandu yang memandu bersendirian dinasihatkan untuk berehat setiap 3 jam sekali di dalam perjalanan. Jangan apabila terlalu letih, jangan pandulah, rehat dulu. Itulah sebabnya kalau you terlalu letih, you akan tertidur. Micro sleep. You have problem about micro sleeping, and when you micro sleep, then you are not aware where you're heading, just not on anything in front. Jadi that is another very important. And also do not make illegal U-turn or go against traffic direction. Katanya semasa ditemui media pada program kempen keselamatan jalan raya di bahagian Miri bersempena sambutan perayaan tahun 2024 di sini pada Jumaat. Dalam pada itu, Datuk Seri Lee juga berkesempatan mengagihkan topi kaledar serta bubur lambuk kepada para penunggang motosikal serta pemandu kereta di kawasan berhampiran. Program ini merupakan anjuran Majlis Keselamatan Jalan Raya Sarawak MKJRS, Kementerian Pengangkutan Sarawak MOTS dengan kerjasama pejabat residen bahagian Miri. Difahamkan tujuan program ini adalah untuk memberikan kesedaran keselamatan di jalan raya serta mengurangkan kadar kemalangan dan kematian akibat kecuaian pemanduan terutama pada musim perayaan. Bantuan kepada golongan asnaf semakin dipergiatkan lebih-lebih lagi sebelum menyambut hari Lebaran yang menjelang tiba. Dalam program ziarah Ramadan dan tanggungjawab sosial di Sebuyau, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Seri Julaihi Narawi telah menyampaikan sumbangan kepada 55 orang golongan asnaf untuk meringankan beban mereka. Program tersebut turut diisi dengan aktiviti memasak bubur pedas secara bergotong royong antara penduduk dan wakil rakyat mereka. Datuk Seri Julaihi yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sebuyau telah mengagihkan sendiri bubur pedas dan kurma kepada mereka yang hadir termasuk golongan asnaf. Menurut laporan, sebanyak 300 pek bubur pedas berjaya diagihkan pada petang Jumaat bertempat di Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri Dun Sebuyau. Selesai sesi pengagihan bubur pedas dan kurma, Datuk Seri Julaihi kemudiannya menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah dan berbuka puasa seterusnya menunaikan solat sunat tarawih bersama penduduk setempat. Kerajaan Sarawak terus giat melaksanakan pembangunan di Kampung Telaga Air sehingga ke hari ini sejak penubuhan Pusat Pertubuhan Desa PPD Telaga Air pada tahun 1980-an. Menurut Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, zon Telaga Air merupakan kawasan tumpuan orang ramai lantaran kesegaran makanan laut serta keindahan alam semula jadinya dan hal ini telah mengakibatkan kesesakan lalu lintas terutama sekali pada hujung minggu. Jelasnya, Kerajaan Sarawak akan membina 2 jalan raya baharu pada suku ketiga dan keempat tahun ini untuk meningkatkan prasarana dan infrastruktur yang ada di Telaga Air. Alhamdulillah, pada tahun lepas, Yang Berhormat Premier Sarawak telah pun mengumumkan bahawa jalan raya besar akan dibina daripada jalan Pensri Adenan Satin ataupun nama-lamanya Jalan AFSC mengalir terus ke Kampung Telaga Air sepanjang 4.6 km, iaitu jalan dual carriageway.
Samping itu juga saya telah pun dimaklumkan oleh pihak Jabatan Kerja Raya Sarawak bahawa pihak kerajaan telah pun meluluskan juga sebatang lagi jalan raya daripada jalan FAC menghala terus ke Kampung Terobos. Apa sebab jalan itu dibina kerana kampung di berbahan dengan Kampung Terobos telah menjadi pasti sebuah tapak untuk dibina sebuah universiti universiti baru Sarawak yang akan dibina oleh Kerajaan Sarawak dalam tempoh 3-4 tahun yang akan datang. Beliau berkata demikian semasa ditemui media pada program ziarah dan santunan Ramadan di Masjid Darul Solihin di sini pada Sabtu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pantai Damai itu menambah, sebuah masjid baru juga akan dibina berhampiran dengan tebingan Sungai Telaga Air untuk kemudahan masyarakat Islam yang merupakan majoriti penduduk di kawasan tersebut. Pada program anjuran Majlis Islam Sarawak MIS ini, seramai 66 orang asnaf dari 11 kampung di zon Telaga Air telah menerima sumbangan berupa bakul makanan dan wang tunai bernilai RM150. Hadir sama yang di-Petua Majlis Islam Sarawak, Datuk Misnu Taha. Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan dana khas berjumlah RM9 juta bagi menaik taraf sebuah masjid dan 4 buah surau yang terpilih di Limbang. Ia merangkumi masjid di Kampung Lipaku Pinang, Surau Kampung Malaganggai, Surau Kampung Lipaki, Surau Kampung Kuala Berawan dan surau di Taman Seri Patiambun. Menurut Timbalan Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, kerajaan Sarawak kini berdepan cabaran untuk menambah baik atau menaik taraf rumah-rumah ibadat serta sekolah-sekolah yang daif di negeri ini. Katanya, salah satu masalah yang timbul ialah kesukaran mencari tapak yang kosong dan sesuai di kampung-kampung yang berhampiran dengan bandar. Sehubungan itu, alternatif lain adalah dengan menggunakan tapak sedia ada tetapi terpaksa diroboh untuk pembinaan bangunan baharu. Demikian jelasnya semasa berucap menyempurnakan program Badundun Ramadan di Surau Darul Makmur di Limbang pada Khamis. Datuk Dr. Abdul Rahman memberitahu Surau Darul Makmur merupakan salah satu surau di Kampung Malaganggai yang menerima dana khas berkenaan. Jelas beliau, sebaik sahaja masalah tapak dapat diselesaikan, maka projek menaik taraf surau tersebut akan dilaksana dengan segera. Tambahnya lagi, peruntukan program transformasi luar bandar RTP berjumlah RM400,000 turut digunakan kerana dana khas yang dibahagi kepada 4 surau yang ditetapkan tidak mencukupi untuk membayar papasan tanah tapak baru. Dalam program itu, Datuk Dr. Abdul Rahman berpeluang berbuka puasa bersama penduduk kampung Malaganggai dan menyempurnakan penyampaian sumbangan kepada 10 penerima yang terpilih. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Kota turut menunaikan solat fardu maghrib, isyak dan solat sunat tarawih secara berjemaah. Seramai 515 golongan kurang berkemampuan menerima sumbangan duit raya dan hamper pada Majlis Sejambak Kasih di daerah Pusa pada Khamis. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Kesejahteraan Komuniti, Datuk Muhammad Razi Sitam berkata, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak pada tahun ini memperuntukkan sejumlah RM1,062,400 kepada 16,624 penerima di Sarawak, manakala bagi bahagian betong, seramai 4,495 orang penerima. Datuk Muhammad Razi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Saribas menambah, bantuan tersebut telah dinilai oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat bagi meringankan beban masyarakat sempena perayaan Hari Raya Aidilfitri yang bakal tiba. Dalam majlis sama, beliau turut menyampaikan duit raya kepada 100 penerima penyampaian kenyalang Gold Card, KGC, BIK, rakan strategik kepada 8 usahawan dan bantuan alat tiruan. Seramai 30 golongan asnaf telah menerima sumbangan raya daripada Ahli Parlimen Batang Sadong, Rodiah Sapi'i, menerusi program Iftar Jama'i bertempat di Masjid Nurul Islam Kampung Samalatong baru pada Jumaat. Simbolik penyerahan tersebut telah diserahkan sendiri oleh Rodiah dan turut diiringi oleh Pegawai Daerah Gedong, Tamida Da'adi bersama penghulu Najib Arbi. Di samping itu, beliau turut menyampaikan cek berjumlah RM17,000 bagi dana tahunan aktiviti untuk 5 buah masjid yang terdapat di Ulu Gedong. Dalam kesempatan itu, beliau turut menyumbangkan sebanyak 20 helai sejadah dan 20 naskah Al-Quran kepada Masjid Nurul Islam yang diwakili oleh Ketua Kampung Buhari Abdul Karim.
Ketika ditemui pemberita, Rodia berharap agar sumbangan yang diberikan dapat digunakan sebaik-baiknya untuk pelaksanaan ahli jawatan kuasa masjid dalam mengadakan pelbagai aktiviti keagamaan pada masa akan datang. Rakyat Sarawak memiliki tahap toleransi yang tinggi kerana berjaya mengekalkan keharmonian walaupun terdiri daripada latar belakang agama dan budaya yang berbeza. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Opa, Billy Sujang berkata, keharmonian antara rakyat berbilang bangsa dan agama di negeri ini seringkali menjadikan Sarawak sebagai contoh sekiranya topik perpaduan dibicarakan. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis pengagihan bubur lambuk anjuran Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak sebekas dilunduk pada Jumaat. Dalam majlis tersebut, Billy telah mengagihkan sebanyak 300 pek bubur lambuk kepada penduduk yang hadir di Masjid Darul Hidayah pada petang itu. Usai majlis tersebut, beliau berkesempatan menyantuni keluarga mendiang Mahat Tikun yang meninggal dunia pada 2 April lalu untuk menyampaikan bantuan. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Sebelum mengakhiri berita, sila like, share dan follow semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Debaran kehangatan Tamasya Sukan Malaysia Sukma ke-21 Sarawak 2024 kian terasa. Ayuh rakyat bumi Kenyalang sama-sama kita memberikan sokongan padu kepada penganjuran Tamasya Sukan ini. #Saluran Informasi Rakyat, salam UKAS.